Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Ikram. Selamat pagi, Cik. Okay. Keputusan ujian HIV yang Encik Ikram jalani tempoh hari sudah keluar. Saya harap Encik Ikram dapat menerima dan tabah dalam menghadapi ujian ni ya. Keputusan menunjukkan bahawa Encik Ikram sah menghidap HIV. Allahu Akbar. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum. Bagaimana dengan keadaan Encik hari ini? Encik sihat ke? Encik dah makan? Alhamdulillah. Saya biasa-biasa je. Saya dah makan dah tadi sebelum datang ke sini. Kalau begitu, Encik selesa tak dengan keadaan bilik ni? Atau Encik mahu berpindah ke bilik lain? Tak apa. Saya okey je, saya selesa je. Jangan risau. Okey, baiklah. Pertama sekali, nama saya Nurin Atira. Encik boleh panggil saya Nurin. Sebelum kita mulakan sesi intervensi kita, saya akan terangkan kepada Encik Ikram secara ringkas pasal peraturan yang perlu dipatuhi sepanjang intervensi ini berlangsung. Dalam sesi ini Encik Ikram bebas menceritakan apa sahaja masalah Encik kepada sebab saya sebagai pekerja sosial akan berpegang kepada investigasian. Encik jelas ke? Ya, Cik, sangat jelas. Okey. Kalau Encik Ikram dah bersedia, Encik Ikram boleh cerita apa je yang masalah yang Encik nak kongsikan ataupun ceritakan kepada saya. Sebenarnya, Cik, dalam 4 minggu lepas macam tu, badan saya rasa lain macam. Saya rasa macam letih sangat badan saya. Lepas tu saya ada macam demam-demam. Lepas tu juga badan saya mula naik ruam-ruam. Jadi dalam masa yang sama saya sakit tekak juga. Lepas tu baru saya terfikir baru saya decide saya untuk pergi ke klinik kesihatan yang terdekat lah. Bagi buat ujian rapid test HIV. Lepas tu, Cik, apa yang mengejutkan saya, keputusan yang saya dapat tu, maksudnya keputusan tu saya dah disahkan HIV positif. Lepas tu saya buat perusahaan semula untuk cek darah apa semua. Ya, memang saya dah sah pesakit HIV. Apa yang mendorong Encik Ikram untuk buat ujian rapid test HIV tu dekat klinik kesihatan? Adakah isteri Encik ada masalah kesihatan lain seperti penyakit kelamin hingga menyebabkan Encik dijangkiti penyakit HIV ni? Cik. Oh begitu. Berdasarkan pengetahuan saya, antara punca penyakit HIV ni boleh ataupun penagih dadah yang melakukan perkongsian jarum. Jadi untuk situasi Encik ni, boleh Encik beritahu saya bagaimana Encik boleh dijangkiti dengan penyakit ni? Sebenarnya, Cik, saya pernah berlaku curang di belakang isteri saya, Cik. Sebelum ni saya ada berkenalan dengan seorang wanita ni. Dia ni seorang yang sangat cantik. Lepas tu dengan sikap manja dia terhadap saya rasa tertarik dengan wanita tu. Jadi satu hari tu saya rasa untuk ingin melakukan hubungan seks dengan dia. Jadi hubungan saya dengan wanita tu tak lama pun, Cik, dalam 2-3 minggu macam tu je. And selepas dari tu saya tak kontak langsung lah dengan dia.
Jadi berdasarkan apa yang Encik cakapkan tadi, Encik pernah menjalinkan hubungan dengan seorang akhirnya mendorong kepada hubungan seks. Jadi Encik merasakan bahawa Encik mendapat penyakit HIV ni daripada wanita tersebut. Begitu ke Cik? Ya cik, saya rasa macam tu lah cik. Okey, bagaimana perasaan Encik masa dapat tahu yang Encik ni adalah positif HIV? Sebaik saya tahu yang saya ni positif HIV, saya rasa sedih, rasa kesal, rasa macam down sangat-sangat. Saya rasa sangat kecewa dengan diri saya. Teruskan Cik. Saya rasa takut kalau cik sebab penyakit saya ni, saya akan kehilangan orang-orang yang saya sayang. Tadi Cik cakap Cik takut kalau penyakit Cik ni boleh menyebabkan Cik akan kehilangan orang tersayang. Boleh saya tahu, adakah isteri Cik tahu akan penyakit Cik ni? Belum lagi cik. Isteri saya tak tahu lagi yang saya ni positif HIV. Saya sekarang ni dah tak tahu nak buat apa dah cik. Saya ada tengok kat internet yang selalunya kalau orang lain, orang luar tahu yang kita ni positif HIV, semua orang akan menganggap, akan letak satu stigma yang negatif pada saya. Semua orang akan anggap saya ni jahat, jijik. Saya tak nak lah kalau saya beritahu benda ni dekat isteri saya, nanti dia benci dengan saya. Saya tak nak berpisah dengan isteri saya cik. Tapi Cik, kalau Encik tak bagi tahu masalah ni kepada isteri Encik juga mungkin nanti boleh dijangkiti HIV daripada Encik sekiranya Encik dan isteri melakukan hubungan suami isteri. Saya tak nak cik, tolonglah cik. Tolonglah jangan bantu benda ni dekat ahli keluarga saya cik. Tadi kan masa awal-awal tadi cik kan dah janji yang cik akan pegang rahsia saya. Cik takkan beritahu orang lain pasal masalah saya. Jadi tolonglah cik, saya harap sangat cik pegang dengan janji cik tu. Jangan beritahu sesiapa. Assalamualaikum. Maaf saya mengganggu Pak Azimah. Waalaikumsalam. Tidak mengapa Cik Nurin. Boleh saya tahu kenapa kamu ingin melakukan sesi perbincangan ini? Sebenarnya begini Puan. Saya menghadapi satu dilema ni semasa memberikan perkhidmatan pertolongan kepada klien saya. Saya tak pasti sama ada saya ni perlu berpegang kepada prinsip kerahsiaan ataupun saya perlu pastikan yang keputusan saya ni tak menindas orang lain. Bagaimana tu maksud kamu? Boleh kamu jelaskan kepada saya? Begini Puan, klien saya merupakan pesakit HIV dan semasa intervensi pertama klien tersebut, dia minta saya untuk merahsiakan tentang penyakitnya daripada pengetahuan keluarga, termasuklah isterinya sendiri. Klien tu tak mahu kalau hal tersebut menyebabkan keluarganya menjauhkan diri daripadanya. Tapi setelah saya menilai perkara ini dengan lebih mendalam, sekiranya saya tidak memberitahu kepada isteri klien saya perkara tersebut, mungkin akan menyebabkan dirinya turut dijangkiti HIV. Tapi pada masa yang sama, saya perlu berpegang kepada prinsip kerahsiaan dan perlu menghormati keputusan klien juga. Bagaimana Puan? Oh, begitu. Dalam hal ini, saya berpendapat bahawa kamu sebagai pekerja sosial boleh cakap dalam mengambil atau membuat sebarang tindakan dengan betul. Kamu sebagai pekerja sosial, kamu kena pastilah berdasarkan keputusan yang bakal kamu ambil tu nanti, siapa yang akan dapat manfaat dan siapa yang akan dapat kemudaratan. Jadi maksud Puan, saya perlu melihat masalah ini dari perspektif klien itu sendiri dan kesannya terhadap orang sekeliling. Ya, betul tu. Klien tersebut mungkin ingin merasakan tentang keadaan dirinya yang positif HIV ni, mungkin kerana dia takut
Jadi kamu sebagai pekerja sosial, kamulah yang perlu memainkan peranan untuk menjelaskan kepada klien tersebut mengenai rawatan yang disediakan, kesan kalau klien itu tidak menerima rawatan dan juga kesan kalau dia tidak bagi tahu keluarga dia mengenai keadaannya. Ya, memang kita sebagai pekerja sosial perlu berpegang kepada prinsip kerahsiaan dan hormat kepada penentuan diri klien. Tetapi kita juga perlu profesional dalam membuat keputusan. Jadi untuk masalah kamu yang klien politik HIV ini, saya berpendapat bahawa kamu sebagai pekerja sosial, kamu perlu meyakinkan klien tersebut bahawa keputusan untuk memberitahu isterinya adalah keputusan yang baik. Oh begitu. Okey, baiklah Puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar masalah dan dilema yang saya hadapi. Sama-sama. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Cik sihat? Bagaimana dengan keadaan Cik hari ini berbanding dengan sesi intervensi kita yang pertama hari itu? Biasa-biasa je. Oh, Encik dah mula pergi berjumpa dengan pakar kesihatan keluarga yang bertanggungjawab untuk uruskan rawatan pesakit HIV. Ya sudah cik. Saya pergi untuk berjanji yang pertama. Tapi itulah, saya rasa macam lagi sebab saya dah putus asa dengan hidup saya ni. Yalah, HIV kan mana boleh sembuh. Ya memang betul masih tak ada ubat yang sembuhkan HIV sepenuhnya. Tapi sebenarnya Encik kini ada rawatan khas yang membantu pesakit-pesakit HIV. Walaupun tak mampu sembuh secara sepenuhnya, rawatan tersebut boleh memanjangkan jangka hayat hidup Encik dan Encik boleh hidup macam orang biasa selepas ni. Tapi entahlah cik. Saya rasa tak mampu nak teruskan hidup dengan apa yang saya dah lalui sekarang. Bagi buat pengetahuan Cik, antiretroviral therapy ataupun ART adalah rawatan standard bagi HIV yang digunakan pada hari ini. Ia adalah gabungan beberapa jenis ubat-ubatan. Tetapi ART berfungsi sebagai penyerang virus HIV yang akan menghapuskan komponen sel darah putih ataupun sel CD4 sehingga melemahkan sistem imun. Ia juga menghalang virus tersebut daripada terus berkembang dalam badan. Pesakit seterusnya memberi peluang kepada badan untuk pulih dan meningkatkan bilangan sel CD4 yang telah terhapus. Setelah jumlah virus yang telah berkurang dalam darah, secara tidak langsung risiko untuk menjangkiti orang lain dapat dikurangkan. Bukan itu saja Cik, jika bacaan virus tidak boleh dikesan melalui ujian darah beban virus, pesakit HIV boleh menjalani hubungan seks dengan selamat. Terapi ni adalah rawatan sepanjang hayat dan secara efektifnya dapat mengawal virus dan membolehkan pesakit mendapat akses kepada ubat-ubatan bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang produktif. Encik jangan khawatir ya, sekiranya Encik mengikut setiap apa yang dikatakan oleh doktor seperti ambil ubat setiap hari dan beri komitmen kepada rawatan, insya-Allah penyakit HIV Encik ni boleh dielakkan lagi daripada ke fasa AIDS yang lebih kritikal. Di mana fasa ni mekanisme pertahanan mengalami kemusnahan yang teruk dan sudah tidak mampu lagi untuk melawan serangan bakteria, virus dan kuman-kuman lain Encik. Baiklah cik, saya cuba untuk patuhi setiap rawatan yang doktor beritahu saya. Saya cuba positifkan diri saya. Baiklah, kata begitu Encik. Ya Encik, minggu lepas Encik ada menyatakan bahawa Encik mahu rahsiakan hal ni daripada pengetahuan isteri Encik. Jadinya Encik masih tetap ke dengan keputusan yang sama? Sebenarnya saya pun tak pasti. Tapi entahlah, saya dah buntu. Baiklah, saya membuat
Yan, saya mendapati bahawa adalah lebih baik sekiranya hal ini diketahui oleh isteri encik. Ini kerana memandangkan tiada ubat ataupun rawatan yang boleh menyembuhkan HIV ni, makanya langkah-langkah pencegahan adalah satu cara yang terbaik bagi mengawal jangkitan ni. Sekiranya encik mengambil langkah pencegahan awal, ia sememangnya tindakan yang bijak dalam usaha mencegah jangkitan ni daripada ditanggung oleh isteri encik kelak. Tidak mustahil perkara ini boleh terjadi jika encik masih dengan keputusan yang sama. Saya pasti encik sendiri tidak mahu melihat hal ini dihadapi oleh isteri encik kan? Macam mana kalau isteri saya tak boleh terima dengan semua benda ni? Tak mengapa cik, encik jangan risau ya. Kalau encik bersetuju untuk memberitahu hal ini kepada isteri encik, saya akan aturkan intervensi bersama isteri encik untuk jelaskan keadaan encik lalui sekarang kepada isteri encik agar dia faham dan boleh terima semuanya. Kalau dah begitu kata cik, saya bersetujulah. Dan saya dah bersedia untuk beritahu isteri saya tentang perkara ini. Okey, baiklah begitu cik. Terima kasih. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat, sir. Baguslah jika begitu. Boleh Puan ceritakan pada saya sedikit mengenai diri Puan? Nama saya Anis Maisara binti Burhan, berumur 28 tahun dan saya seorang accountant. Saya telah berkahwin selama 2 tahun dan belum mempunyai anak. Oh begitu. Baik Puan. Sebelum kita meneruskan sesi temu kita pada hari ini saya perkenalkan diri. Nama saya Nuri Atira dan merupakan seorang pekerja sosial. Saya juga bertanggungjawab dalam melaksanakan kes yang dihadapi oleh suami Puan. Adakah Puan tahu mengapa saya meminta Puan untuk hadir pada hari ini? Saya tak tahu tujuan sebenar saya dipanggil hari ini, tapi suami ada beritahu yang dia mendapatkan perkhidmatan daripada pekerja sosial. Tapi tak ada pula cerita dengan lebih lanjut. Apa sebenarnya yang berlaku, cik? Begini Puan, 3 hari lepas ketika saya dan suami Puan melakukan sesi intervensi, didapati bahawa suami Puan telah disahkan sebagai seorang pesakit HIV hasil daripada ujian rapid test yang dijalani. HIV? Bukankah itu satu penyakit yang bahaya? Okey, buat tenang Puan, saya akan jelaskan sedikit sebanyak tentang penyakit HIV ni. HIV merupakan virus yang memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang dan menyebabkan AIDS. Ia boleh mengakibatkan pesakit mudah mendapat jangkitan kuman dan kanser. AIDS merupakan sindrom kurang daya tahan melawan penyakit dan adalah peringkat terakhir bagi jangkitan HIV. Allahuakbar, penyakit itu berjangkit kan? Bagaimana suami saya boleh jangkiti? Setahu saya suami saya sihat je dan tak menunjukkan sebarang kesan pun yang dia sakit. Begini Puan, HIV ni boleh berjangkit melalui cecair badan seperti darah, air mani, cecair faraj dan susu ibu. Ia juga boleh merebak melalui hubungan seks secara rambang, pemindahan darah, perkongsian jarum dan ibu yang terjangkiti dan tercemar oleh virus HIV. Sebilangan pesakit akan mengalami gejala seperti demam, batuk, sakit kepala dan cirit berit dalam masa 2 hingga 6 minggu selepas dijangkiti kuman HIV. Kebiasaannya pesakit HIV kelihatan sihat pada peringkat awal tetapi dirinya positif HIV. Mungkin kerana itu Puan tidak perasan suami Puan berada dalam keadaan sakit. Ya Allah, saya tak sangka seteruk ni masalah yang dialami oleh suami saya. Bolehkah suami saya sembuh daripada penyakit ni, cik? Buat masa ni HIV ataupun AIDS ni tak ada lagi penawar. Walau bagaimanapun penggunaan ubat antivirus HIV dapat melambatkan proses penyakit ni. Apa yang boleh saya lakukan untuk bantu suami saya, cik? Pada waktu begini, Encik Ikram sangat memerlukan sokongan dan dorongan yang boleh membantunya untuk teruskan kehidupan di mana dia telah disahkan dengan satu penyakit yang tiada penawar. Khususnya sokongan daripada orang yang dekat dengannya lah. Sebagai seorang isteri yang sentiasa ada di sisi suami,
Puan perlu memberi kata-kata semangat ataupun terapi sokongan. Terapi sokongan ni dia meliputi sokongan emosi, motivasi dan nasihat serta perundingan. Mungkin Puan boleh menemani suami Puan untuk menghadirkan diri ke sesi kaunseling dan intervensi krisis. Oh begitu. Baiklah, saya faham Cik. Terima kasih di atas semua penerangan dan maklumat telah diberikan. Terima kasih juga kerana sudi bantu suami saya. Oh, sama-sama Puan. Sudah menjadi tanggungjawab saya dalam membantu klien yang memerlukan khidmat kami sebagai pekerja sosial. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan atas kesudian dan kerjasama yang diberikan sepanjang sesi temu bual ini langsung. Kalau ada apa, Puan boleh hubungi saya pada bila masa saja. Jika begitu, saya tamatkan sesi temu bual kita pada hari ini ya. Assalamualaikum. Baik Cik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.